seperti biasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. ورزقنا فمن نبيين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saya teruskan perkongsian kita dengan sambungan daripada perkongsian kita semalam, dan saya akan kongsikan skrin seperti biasa. Okey, di paparan skrin sekarang ni, kalau tuan-tuan tengok, di atas sana Chrome tab, ya, Chrome tab tu, tuan-tuan akan lihat dalam kita berkongsikan ilmu mengenal kalimah Al-Quran ni secara digital ni, kita menggunakan banyak bahan-bahan rujukan ya secara digital, walaupun ada lagi yang tidak ada di sini, tapi ini salah di antara biasalah kita membuat pembentangan tu. Yang pertamanya, kalau kita WhatsApp kita lah ya, dekat komputer tu kita boleh install WhatsApp, dan kadang-kadang kita hantar link semua tu menggunakan WhatsApp, jadi kita boleh masuk kelas tu melalui WhatsApp punya link. Yang kedua tu ialah Quran Arabic Corpus tu, yang biasanya kita telah kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Biasanya saya akan buka 2 tab sekali ya, sebab kadang-kadang bahagian Quran Corpus ni kita nak tengok beberapa bahagian dia, kadang-kadang buka satu pun tidak mencukupi. So kita boleh buka 2 ya. Kalau kita tekan situ, kita akan lihat ini bahagian pertama ialah paparan tentang Quranic dan grammar. Yang ni kita pilih ayat yang kita tengah kongsikan tu. Kadang-kadang kita nak merujuk kepada rujukan perkataan word by word ya. Masih lagi kita nak maintain ayat ni di paparan ini, tapi kita nak guna untuk melihat jenis-jenis kalimah tu, kita buka satu lagi tab lah. Nah, ini bahagian word by word ya. So di sini pun kita boleh guna, di sini pun kita boleh guna sebagai ya rujukan. Kadang-kadang maklumat tidak ada di dalam ni, kita pergi dapatkan maklumat tu di tempat lain kalau kita belum lagi mengenali. Salah satu daripadanya kita boleh gunakan yang ini yang dipanggilkan Wiktionary ya. Wiktionary free Arabic ni, kemudian pilih Arabic ya, pilih Arabic Dictionary. Sebagai contohnya, sekarang kita membahaskan Subhanaka tu, daripada Simbaha tu kita boleh pilih daripada ataupun kita boleh search ya, daripada Wiktionary ni bahagian search di sini ya. Kalau saya bagi arrow kan ya, di mana kita masukkan sim bar dengan ha ni dalam kotak ni ya. Dalam kotak ni kena type lah. Type tu kena ada Arabic
keyboard lah ya. Keyboard yang ni ya. Kalau bawah ni kalau tuan-tuan tengok dekat taskbar ni, kena install Arabic keyboard. Baru kita boleh menaip dia lah. Kalau kita tak ada keyboard tu, kita tak boleh juga. Tapi kita kena copy daripada Lexilogos ni. Type Simbaha Lexilogos tu, copy kat sini pun boleh. Ada dua cara lah. Ya. Yang senangnya kita install dekat sistem tu, screen keyboard dia panggil ya. Screen keyboard tu, dan typekan jawi dia di sini. Simbaha, apabila kita tekan lens ni, search ni, dia akan keluar lah. Ya, keluarkan pengenalan tentang yang berkait dengan Simbaha ya. Di bawah tu dia punya maklumat lah ya. Okey. Kemudian di sini juga kita sediakan Arabic keyboard ya, iaitu Lexilogos. Kalau kita nak gunakan untuk perbincangan kita, so kita standby ya Arabic keyboard tu, dan pada masa yang sama kita juga standby Quran tafsir dan perkata tu ya. Yang ni tuan kata tafsir dan perkata bentuk ni. Jadi bila kita nak membahaskan kalimah tu, kita boleh juga gunakan rujukan tafsir dan perkata ni. Dalam konteks ni kita ayat yang ke 87, kita ambil 87 dan kita ambil kalimah yang tengah kita bincangkan, iaitu subhanaka ni, dekat warna merah ya. Ni kalimah yang kita tengah bincangkan sekarang, subhanaka tu. Jadi kita klik saja dia kat situ lah ya. Klik dekat subhanaka tu, dia akan bawa kita kepada maklumat ya. Yang ni Quran tafsir dan pro, dan perkata yang lain tadi ialah daripada qurancorpus.com, dan pada masa sama kita boleh juga gunakan wiki, Wiktionary Arabic, dan bahan-bahan lain yang juga kalau tuan-tuan subscribe kepada Rock Al-Quran juga akan dapat membantu ya. Jadi bila kita nak membuat rumusan kepada penerangan kepada kalimah tu, kita ambil semua maklumat ni dan kita rumuskan ya. Seelok-eloknya kita jangan bergantung kepada satu sajalah ya, sebab kita kadang-kadang penerangan tu berbeza daripada seorang yang menerangnya dengan yang lain ya, bergantung kepada fokus dia. So yang eloknya kita lihat ya beberapa rujukan-rujukan supaya kita mendapat maklumat yang lebih komprehensif. Kadang-kadang komprehensif, kadang-kadang ada di antara penerangan tu tidak berapa terang ya. Jadi kalau kita ambil penerangan yang tak berterang tu, jadi kita sendiri pun susah untuk menerangkan kepada diri kita dan kepada orang lain ya. Itu sebagai bahan rujukan, dan pada masa sama saya juga standby yang inilah template ni ya, sebab template ni banyak kita akan gunakan sebagai rujukan juga untuk kita mengenal ya jenis-jenis, bentuk-bentuk dia dan sebagainya. So kita juga standby yang inilah ya. Dan pada masa sama kita juga buka screenshot ya. Ini screenshot yang semalam ya, yang telah kita akhiri perbincangan tu dengan mengenal pasti apakah komponen kepada subhanaka tu. Kita pecahkan kepada dua subhana. So screenshot ni kita belum clean up lagi ya. Clean up, tengok ada maklumat-maklumat yang di tepi ni yang kita tidak perlu ni, sebenarnya kita boleh buangkan dia lah ya. Kita boleh potong dia dengan buat cropping ya. So di atas ni kalau tuan-tuan biasa dengan screenshot image ni, cari cropping ya. Cropping di sini ialah dia tulis edit image. So edit image tu dia akan bawa ke
bahagian cropping. Macam mana kita nak tahu cropping? Dia ada dekat setiap corner tu ada dia punya uh, apa tu feature dia untuk kita tarik dia kita boleh adjust dia. Ya. Okey. Nah, macam ini, yang ini kita perlu buang lah, tak perlu, jadi kita buangkan dia. Maknanya kita buang sebanyak mana yang tidak perlu dalam paparan tu, kita simpankan space yang kosong saja. In case kalau kita nak tambah maklumat, ya. So yang bawah-bawah tadi tu, gambar-gambar lain tu kita boleh potongkan dia, ya, supaya kita fokus kepada maklumat yang kita perlu saja. So bila dah sudah siap tu kita save lah. Ini bahagian save. Kalau nak tukar nama, save as copy. Kalau tak nak tukar nama, save saja. Kita save lah. So ini yang telah kita buat tadi. Ya. Okey. Okey, cuba kita sebelum kita buat penambahan dari aspek pembentukan kalimah, cuba kita tambah sikit maklumat subhanaka ni dengan ka, sebab ini kita telah menerangkan jenis dia, ya, jenis dia daripada bentuk dia ni dan makna. Macam mana kita mengetahui dia isim sifat mubalaghah? Ya, kerana kita mengenal dia lah, iaitu bentuknya adalah dibentuk daripada acuan-acuan tertentu, iaitu acuan mubalaghah, ya. Itu yang tu pun saya telah berkongsi dengan tuan-tuan sebelum ni. Kita buka rujukan kita kepada e-book, ya. E-book ini bahagian isim mubalaghah, ya, isim mubalaghah. So kalau kita tengok subhana tu asalnya ialah subhanun. Subhanun bermakna dia mengambil acuan yang inilah, iaitu fu'lanun. Itu dia acuan dia, ya. Jadi dengan acuan tu dia mesti memberi satu makna yang teramatkan, ya, yang tinggi, ya. Sebab tu makna dia maha suci, ya. Maha suci itu maknanya dia telah mengambil dalam konteks isim mubalaghah satu sifat kepada kata nama yang tinggi dan teramat. Maha tu membawa erti amat tinggilah, sifat dia sebagai yang suci, ya. So kalau kita ambil fulanun tu, masukkan sim, ba dengan ha, 3 huruf akar kepada subhana tu, jadilah subhanun. Itu kita akan tunjukkan nanti dalam pembentukan kalimah, ya. Ini saya nak tunjukkan rujukan-rujukan yang kita lakukan, ya, dalam membahaskan, ya, berkongsikan kalimah Al-Quran. So kalau tuan-tuan tengok fu'lanun, bentuk ini dia tidak ada dalam template, ya. Dan kalau kita buka template ni, dia tidak ada dalam ni, ya, sebab dia tidak terikat dengan wazan, ya. So isim mubalaghah ni dia tidak terikat dengan wazan, ya. Dia mungkin dibentuk daripada kata dasar mungkin terkait dengan wazan, iaitu wazan pertama, tetapi apabila membentuk kalimah tu dia tidak terikat dengan wazan, ya. So sebab tu kita tengok di dalam sini tidak ada mu'lanun, tidak ada dalam template ni, ya. Okey, so kita tambah sikit perkongsian kita tentang kalimah subha mubalaghahnya. Kita telah selesai daripada acuan fu'lanun tadi, ya. Dan bagaimanakah fu'lanun menjadi fu'lana, ataupun daripada fu'lanun dia jadi subhanun, kemudian dia bertukar kepada subhana. So maknanya kalau dia dalam konteks subhana, dia mesti ada fungsi-fungsinya yang tertentu, ya. So ini dia punya jenis. Kemudian apakah
fungsi dia, apakah peranan dia di dalam ikatan idhafah ni. Kita pun mungkin sudah uh, mengetahui ya, dia juga adalah mudhaf ya. So kita tambah maklumat tu di sini yang belum kita masukkan ke sini, kita gunakan teks seperti biasa ya. So kita tambah maklumat di bawah ni ya, iaitu dia adalah juga mudhaf ya. Mudhaf dan dia mengambil baris atas kerana dia sekarang ni sudah berperanan sebagai dia apa yang dipanggilkan maf'ulah. Maf'ulah ialah sesuatu, dia satu komponen objek ya. Kita boleh dinamakan maf'ul mutlaq ya. Maf'ul, kalau nak taruh lun boleh maf'ulun, ataupun biasa kita tak lun ya, kita ambil maf'ul saja. Mutlaq Q. Okey, maf'ul mutlaq ni adalah kumpulan-kumpulan yang dipanggilkan maf'ulat. Maf'ulat tu yang biasanya isim yang mansub sebab dia dalam bentuk objek. Beza dia dengan maf'ulun bih ialah kalau dia direct objek, ada satu kata kerja yang melakukan perbuatan ke atas dia, so dia dipanggilkan maf'ulun bih. Kalau dia sebagai objek maf'ulat tanpa kata kerja menjadi amil, maknanya dengan tersendiri dia ni adalah maf'ulat. Itu maksud dia. Mana dengan tersendirinya dia sudah mansub. Tanpa kata kerja pun dia menjadi mansub sebab karakter dia. Ya. Karakter dalam subhana ni memang karakter dia tu ialah maf'ulat. Memang dia ni dipuji. Allah ni sentiasa dipuji oleh manusia dan juga makhluk tu dia by mutlak. By mutlak ni bahasa Inggeris apa dia? Absolute. Ya, absolute. Dia memang dah mansub. Itu dipanggilkan maf'ul mutlak. Jadi dengan maf'ul mutlak dan pada masa sama dia mengambil peranan sebagai mudhaf, maka bentuknya mudhaf, dan pada masa yang sama dia juga isim mubalaghah. Jadi tiga karakter tu menjadikan dia dalam bentuk subhana ya. Ada juga perbahasan mengaitkan dia dengan isim masdar, boleh juga ya, tetapi mungkin kalau kita masukkan ke sini dia mungkin mengelirukan sedikit ya. Jadi kita kena terangkan apa pula kaitan dia masdar lagi ya, lepas tu mudhaf, maf'ul mutlaq dan sebagainya ya. Tapi kalau kita faham tata bahasa Arab ni boleh ya, tapi untuk permulaan ni kita ketepikan dulu jenis dia sebagai isim masdar ya. Masdar kita ambil dia sebagai fokus dia kepada isim sifat mubalaghah tu ya. Dan pada masanya dia berperanan sebagai mudhaf dan juga maf'ul mutlaq ya. Dan naturally bila dia maf'ul mutlaq dia akan mengambil mansub yang mana telah pun diterangkan sebelumnya ya. Okey. Dan ka ni pun kita boleh tambah maklumat dia ya. Maklumat dia ka kita hanya kata isim dhamir muzakkar mufrad mukhatab yang majrur, tapi kita tak nyatakan peranan dia ya. Peranannya ialah mudhafun ilaih. So kita boleh masukkan peranan dia di sinilah. So kita pergi kepada teks ya, dan kita masuk ya, ia juga adalah mudhafun ilaih.
ilaihi. Kalau kita nak lebih jelas, dia adalah mudhafun ilaih kepada kalimah mudhaf tadilah. Iaitu kalau kita nak guna dalam Rumi, ataupun kita masukkan jawi teruslah. Ya, masukkan jawi, letakkan subhana ni dalam bracket, ya. So yang ini image tak boleh, so kita kena pergi ke Lexilogos, ya, untuk, dan Lexilogos tu saya sudah sediakan, ya. Jadi kita copy dia saja. Copy dia, pergi balik ke image tadi sini dan masukkan ke dalam catatan ni. Subhana. Ya. Okey, ini boleh kecilkan. So ini maklumat tambahan kepada isim domir ka, ya. So ka kita ada dua maklumat sini, isim domir muzakkar mufrad mukhatab yang majrur, dan pada masa sama dia juga adalah mudhafun ilaih kepada kalimah subhan. Jadi subhana yang ka ni akan membentuk idhafah, ya. Kalau kita nak tambahkan maklumat tu di sini pun bagus juga, kita break kotakkan dia, ya. Kotak, dan kita ambil warna hijau, ya. Ambil kotak kawanin subhanaka. So kedua-duanya tu akan menjadi idhafah. Gunakan teks, ya. So kita letakkan maklumat tu di sini, dia adalah idhafah. Apa makna idhafah? Adalah sandaran. Sandaran. Itu makna idhafah. Sandaran dua kalimah isim yang berturutan. Boleh kita arrowkan dia, arrow hijau. So dalam kotak itulah yang dipanggilkan idhafah ataupun sandaran. So bila sandaran idhafah, dia mesti ada dua komponen. Yang pertama tu dipanggilkan mudhaf, dan yang kedua tu dipanggilkan mudhafun ilaih. Ya, so dengan ni jadi maklumat yang kita terangkan kepada dua komponen ni lebih menyeluruh, ya. Jadi apabila kita nak membina pembentukan kalimah tu, pembentukan kalimah tu akan lebih jelas, insya-Allah. Okey, kalau ini dah okey, kita akan simpan image baru ni. Seperti biasa kita tekan print screen, ya. So dia dah simpan di dalam screenshot. Okey, kita cuba buat mulakan pembentukan kalimah, ya. Pembentukan kalimah dengan menggunakan Lexilogos. So ini kita minimizekan dan kita terus pergi ke Lexilogos dan clearkan apa-apa image ataupun drawing yang ada tu, kita clearkan, ya. Clear all drawing, ya. Dan kita fokus kepada sekarang ni pembentukan kalimah, ya. So sini kita macam biasa dulu, kita tulis dalam jawi tu, iaitu pembentukan kalimah pula. Fa, mim, ba, nun, ta, waw, qaf, kaf, nun. Itu pembentukan kalimah. Okay, gunakan Arab pun tak apa, ya. Kalau kita gunakan Melayu, dia macam tak berapa, ya, tak berapa kemas, ya, kalimah jadinya. Sebab asalnya ialah
kata mawutoh kita gunakan Arab dan kita cakap Melayu. Ya, gunakan Arab, cakap Melayu. Pembentukan kalimah. Okey. So, pembentukan bermula dengan 3 huruf akar. So, tuan-tuan boleh lihat 3 huruf akar di situ ialah sa, sim, ba dengan ha. Alif nun adalah tambahan. Ya. Dalam membentuk acuan mubalaghah tu, alif nun adalah huruf-huruf tambahan kepada sim, ba, fa, ain, lam. Iaitu sim, ba, ha. Ya. So, kita masukkan sim, ba dengan ha. 3 huruf akar dia. Ya. Dan simbaha seperti biasa kita akan memasukkan kata dasar, ya. Kata dasar. Ya. So kata dasar tadi kita telah lihat dekat wiki, ya. Dia ditulis dalam bentuk, ya, sabaha, sabaha, ya. Sim baris atas, ba baris atas dan ha baris atas, ya. So membentuk kata dasar daripada 3 arakal, teknik dia senang saja, ya. Sambungkan dia, kemudian bariskan. Bermula dengan sim tu bariskan atas, lepas tu baris atas dan ha baris atas, ya. Okey, sabaha macam mana kita nak mengetahui makna dia? Pertamanya kita pergi ke rujukan-rujukan yang tentu. Kadang-kadang rujukan tu dia tidak dapat membantu kita, ya. Kalau kita tengok tadi Wiktionary ni, dia bila kita pergi pada sabaha, dia tidak ada memberi erti memuji, ya. Mana ini noun, so sabaha dia sebab makna kepada sabaha ni ada makna lain, makna ya berenang. Berenang pun daripada sabaha juga, ya. So di sini dia hanya beri pada berenang, ya. Tetapi kalau kita rujuk pada Quranic Dictionary, dia ada membantu kita memberi erti dalam bentuk memuji, ya, dalam bentuk memuji. So yang applicable bukannya berenang pula, ya. Kalau cerita pasal berenang gunakan kata dasar yang sama, tapi dalam konteks ni dia bukan memuji, tapi dia dalam bukan ini berenang, ya. Dia sepatutnya dalam konteks ini praise ni, ya. Tapi untuk kata nama saja dia apa berikan, ya, mana, dan daripada sini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan makna ni pun, ya, dia kata apa, sabahun dalam bentuk isim masdar, ya. Sabahun ialah isim masdar yang bermakna pujian, laudation maknanya pujianlah, perpujian yang berterusan, ya, daripada dia adalah verbal noun. Verbal noun itu mana masdar kepada sabaha. So sepatutnya dia ada memberi satu lagi makna tambahan ni ialah memuji ni, ya, to praise. So dia tidak ada dalam ni, tak apa, kita dapatkan maklumat tu daripada tempat lain lah, ya. So kita masukkan dalam ni. So sabaha tu adalah kata nama, kata dasar. Okey, yang ni kita biasanya gunakan apa, ya? Kita gunakan bracket katanya. Dia adalah kata dasar dan kita bagikan makna dia ialah memuji. Memuji. Itu kata dasar sabaha. Daripada simbah menjadi sabaha. Kemudian dia membentuk subhana tadi melalui acuan fu'lanun tadi, ya, yang kita tunjukkan dalam glossary e-book ni, iaitu fu'lan. Kita ambil ini sebagai acuan dia.
Okey. Font, la, fa baris depan, ain yang sukun, lam baris atas, diikut dengan alif dan nun yang dhammatain, ya. Itu acuan dia. So kita habiskan perkongsian kita hari ini. Hasil daripada kata dasar ni menggunakan acuan font la nun, dia menjadi subhanun, ya. Sim gantikan fa, ba gantikan ain, ha gantikan lam. Itu caranya menggunakan acuan tu, jadilah subhanun. Baris depan, ba yang sukun, ha baris atas, ikut dengan alif, dan nun. Alif dengan nun adalah tambahan, ya. Alif dengan nun tu kita tambah saja. Jadi nun yang dhammatain, ya. So subhanun, dan kita Prof, ya, Prof. ya. Bukan Fu'lanu ke? Dia tak ada nun. Yang ni Musharif. dia ada tanwin. Ya. Ni bukan wara musharif lah. Yang ni mungkin tak termasuk dalam mamnu' min as-sarfi. Oh, okey. Dia ada kumpulan-kumpulan bentuk-bentuk tertentu saja yang mengambil mamnu' min as-sarfi, ya. So kalau dia acuan tu dia ada tanwin, bermakna dia tak termasuk dalam kumpulan itu, walaupun ada tambah alif nun tu. Untuk menjadi mamnu' min as-sarfi tu dia ada syarat-syarat yang tertentu lah. Okey, so hari ini kita berhenti sini saja dan kita akan sambung besok, ya, dan kita tambah lagi sehingga terbentuknya subhanaka, dan seterusnya dengan makna yang ada tu kita akan terjemahkan dia, ya, di dalam konteks ayat itu, ya. So ini kita boleh simpan dulu dan kita akan sambung besok. Yang ni sebab kita nak guna balik dalam leksi logos besok, saya kena salin dan copy balik. Ini kena simpan dia dalam Word. Dalam Word ni masukkan bahagian baru di bawah ni. Jadi nanti boleh guna pakai semula lah. Dan savekan dia. Okey, so besok kita akan ambil balik ni, copy balik leksi logos tu untuk meneruskan, ya. Sebab dalam image tadi kita tak boleh type kat situ, so kena pakai leksi logos. Okey, alhamdulillah untuk hari ini kita berhenti dulu. Sambung besok insya-Allah, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum.